warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Dami Ahmad, berasal dari kampung Pulau Palu, Kuala Panyu, Sabah. Ya. Sebenarnya bagaimana saya menjadi seorang pelukis? Permulaannya adalah secara kebetulan, ya. Mungkin pengalaman masa lampau itu menjadikan saya beralih arah. Mula-mula saya seorang pembantu teknik sebenarnya di Jabatan Telekom Sabah, ya. And then setelah saya bertemu dengan karya-karya dari Balai Seni Lukis Negara, yang terutamanya karya Tuan Syed Ahmad Jamal yang bertajuk Window in the Sky. Itu adalah pengalaman pertama saya yang mencetuskan saya punya hala tuju menjadi seorang pelukis sebenarnya. Dan dari situ setelah menghabiskan tugas saya sebagai pembantu teknik lebih kurang 5 tahun, saya bercadang untuk berhenti saja daripada Telekom dan melanjutkan pelajaran ke ITM pada ketika itu. Dan selepas saya graduate pada tahun 1983, saya menjadi pelukis penuh masa di Melaka selama lebih kurang 3 tahun dan kembali ke ITM pada tahun 1985 sebagai seorang tutor. Saya diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran ke Amerika pada tahun 1989 selama lebih kurang setahun setengah untuk menghabiskan pengajian sarjana di Washington DC. Lepas tu saya kembali ke Malaysia dan menjadi pensyarah. Maksudnya tu daripada tingkat ke tingkat, dalam waktu yang sama saya melukis, menjadi pensyarah, menjadi pensyarah kanan, curator, sehinggalah saya pencen pada tahun 2011, dan selepas itu saya menjadi pelukis penuh masa sehingga sekarang lah. Dan penglibatan saya dalam seni lukis lebih kurang 40 tahun barangkali. Dan di Sabah pun saya begitu aktif pada awal-awal tahun 70-an dan pernah berpameran di Beaufort, Sabah pada tahun 1978. Jadi saya pada ketika itu mungkin tidak ramai pelukis di Sabah dan saya pun tak mengenali mereka, tapi saya dah bermula pada tahun 1977 dan saya bergerak daripada Beaufort, Kuala Penyu, ke Kudat, Ranau dan Kota Kinabalu, dan saya mengalami maksudnya pelbagai proses kehidupan pada ketika itu, sebelum saya betul-betul ingin menjadi seorang pelukis. Itu pada peringkat awalnya lah. Tentang karya, pada peringkat awal setelah saya graduate tahun 1983, saya masih mencari-cari, tapi pada kesempatan yang sangat barangkali awal, saya hanya meminjam saja, imej-imej tradisi Sabah dan mengolahnya semula dalam karya-karya awal saya, iaitu dalam siri Intipati Budaya daripada tahun 1985 hingga 1995. Jadi siri pertama saya menghasilkan lebih kurang 10 tahun. Jadi satu jarak yang begitu panjang, sehinggalah saya hentikan siri itu setelah dia betul-betul cukup matang. Dan saya berpindah ke siri yang kedua, iaitu siri Marista. Marista ini sebenarnya dalam bahasa Brunei yang saya kaitkan dengan berbicara tentang masa lampau, secara positif lah. Dan itu pun saya menghasilkan lebih kurang 5 tahun. Jadi daripada satu siri ke satu siri itu adalah merupakan seolah-olah macam satu kesinambungan. Walau bagaimanapun, tema utama saya adalah berdasarkan kepada pengalaman peribadi saya sebagai seorang nelayan dan petani. Jadi kebanyakan siri daripada Essence of Culture ataupun Intipati Budaya sehingga sekarang lebih kurang 5 siri kalau tak silap.
Satu Essence of Culture atau siri integriti budaya, Marista, Iraga, Payarama dan Garis Mega. Dan ini memakan masa lebih kurang 30 lebih tahun lah. Now sekarang saya cuba barangkali siri baru setelah terbantut untuk sementara waktu pada COVID-19 tu, lebih kurang 2 tahun. Jadi proses untuk memulakan siri baru tu agak terbantut, ya. Walau bagaimanapun saya terus berkarya lah. Maksudnya saya berkarya tanpa berhenti. Maksudnya walaupun barangkali satu hari itu ada setengah jam ke gitu, saya akan terus menerus berkarya. Dan sekarang siri akan datang kemungkinan besar bertajuk Alun Samudra. Okey, itulah untuk sementara waktu yang itu saya sedang rancang ya. Dan untuk pelukis-pelukis muda barangkali saya teringat kepada satu pelukis pelukis Jepun ya, namanya Takashi Murakami. Pada waktu saya di Jepun, saya mendengar beliau berbicara dalam televisyen sewaktu beliau mengadakan pameran solo di Jepun, dan beliau berkata ya, saya baca kat sini. Kebetulan ada sketchbook ni ya. Dia kata kerja keras, praktis dan determination ya. Dia akan perfect kitanya skill tu, kemahiran kita tu akan lebih hebat lah. Jadi begitu. Jadi pada saya pun sama. Kena berterusan berkarya, harus meletakkan disiplin yang tinggi juga pada berkarya. Maksudnya tanpa berhenti, dan sambil pada kita yang sama mencari apakah barangkali laluan-laluan baru dalam berkarya. Contohnya mungkin idea baru, bahan-bahan baru, dan mungkin juga ada kemahiran baru yang boleh diteruka. Apalagi dalam dunia digital barangkali pelukis-pelukis muda harus mencari satu premis baru dalam berkarya. Jadi kepada pelukis-pelukis Sabah itu barangkali cuba-cubalah yang berjalan ya. Mungkin berjalan, melihat, sambil-sambil tu mencatat ya. Jadi maksudnya jangan tangan kosong lah. Maksudnya always ada sentiasa peka ya dengan persekitaran dan sebagainya ya. Dan Sabah kaya dengan dia punya persekitarannya, dengan budayanya dan sebagainya ya. Jadi saya fikir itu adalah sumber idea yang cukup lumayan ya untuk pelukis-pelukis Sabah lah terutamanya. Okay. Saya berkarya berdasarkan kepada research juga. Saya bermula dengan preconceived ideas. Jadi saya itu mencatat dalam sketchbook dan sebagainya, dan itu adalah merupakan sumber saya lah. Dan selepas itu saya terjemahkan ke dalam karya kecil. Walaupun barangkali karya-karya kecil ini tidak menjadi karya besar, tapi semua data ataupun visual data semua terdapat pada sini. Contohnya warna yang saya guna, dia punya strukturnya, compositionnya dan sebagainya ya. Semuanya saya mulakan di sinilah. Dan begitu juga pencarian tentang bahan. Dan saya tidak menggunakan bahan yang konvensional seperti cat minyak ataupun akrilik saja ya, tapi saya banyak explore bahan-bahan seperti bahan-bahan yang terdapat di hardware, macam pie high build, pie bond, cementite, ceramic tide dan sebagainya kan. Jadi apa saja yang compound yang boleh kita gunakan. Jadi maksudnya tu kena buat research lah, dan kita mencari bagaimana misalnya warna putih menjadi contohnya merah. Macam mana daripada warna putih dan merah. Jadi sudah pasti kita menggunakan mungkin warna-warna yang lain, kita mix dia
sampai betul-betul mendapat merah yang kita perlukan. Walaupun pada peringkat awalnya kalau putih dan merah jadi pink, tapi bila kita tambah dengan warna merah sehingga betul-betul maksimum intensity yang kita perlukan, gitulah. Itu yang apa tu, dan ini adalah sebahagian daripada saya punya research. Jadi daripada satu research ke satu research tu semacam satu impetus, apa yang dipanggil, dia bukan kesinambungan, maksudnya tu data satu lukisan kepada satu data tu dia seolah-olah menyokong, tau. Dia bukan dia lepas satu dia begitu kan, tidak, dia membuka jalan, betul, dia membuka jalan daripada satu karya kepada satu karya tu, dia berkesinambungan gitu. Jadi data tu tetap, tapi ada kalanya saya berkarya, saya tinggalkan dia tak siap. Kenapa tiba-tiba saya berkarya tak siap? Rupanya bila sebahagian daripada elemen visual tu saya fikir perlu diberhentikan dekat situ, sebab itulah data yang rasa penting. Contohnya bagaimana brush stroke, bila saya gunakan tiba-tiba this is the best brush stroke yang saya fikir ada pada ketika itu, saya berhenti. Sama dengan composition, saya dah buat lebih kurang 3 usul, saya berhenti sebab saya kata kalau saya teruskan maksudnya semua elemen itu akan hilang. Gitu. Jadi sebahagiannya karya tak siap. Jadi memang